Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan Cikgu. Dan pada sesi kali ini, kita berada di dalam bab 4 tingkatan 5 iaitu tentang sistem persekutuan. Dan fokus kita adalah tentang 4.4 iaitu faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Ini adalah subtopik yang terakhir untuk bab 4 ini. Jadi, nak tahu dengan lebih lanjut, apa faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan di negara kita? Jom kita lihat kepada faktor tersebut. Terdapat dua faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan di negara kita. Yang pertamanya ialah keluhuran perlembagaan persekutuan. Dan yang keduanya ialah penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Jom kita lihat dengan lebih lanjut lagi lah tentang kedua-dua faktor ni. Yang pertama, kita lihat dahulu tentang keluhuran perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi. Kita dah pun belajar sebelum ini dalam bab 2 yang menyatakan perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi. Jadi, undang-undang yang digubar oleh Parlimen dan DUN tidak boleh bertentangan dengan peruntukan perlembagaan persekutuan. Dan selain daripada itu, Parlimen dan DUN juga iaitu Dewan Undangan Negeri DUN ni tidak boleh menggubal undang-undang yang bercanggah antara satu sama lain. Jadi mereka tidak boleh menggubal undang-undang yang bercanggah antara satu sama lain. Dan perlembagaan persekutuan menjadi rujukan utama apabila berlaku ketidakselarasan antara undang-undang persekutuan dan juga undang-undang negeri. Jadi ini mengenai keluhuran perlembagaan. Dalam perkara 75 perlembagaan persekutuan telah menyatakan di mana jika mana-mana undang-undang negeri tidak selaras dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Jadi ini antaralah perkara yang terkandung di dalam perlembagaan persekutuan. Faktor yang kedua ialah penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Penyelarasan pentadbiran dibuat antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri melalui mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri dan juga Majlis Khas. Okey, kita lihat dahulu yang pertama iaitu mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Bagi mesyuarat ini, ia telah dipengerusi oleh Perdana Menteri dan dihadiri oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri. Dalam mesyuarat ini akan membincangkan pelaksanaan sesuatu dasar yang diputuskan oleh kerajaan. Jadi ini adalah mesyuarat Menteri Besar dan juga Ketua Menteri. Kemudian kita lihat pula kepada majlis yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan telah memperuntukkan penubuhan majlis negara untuk menyelaraskan pentadbiran kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Di sini kita ada 3 majlis yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Yang pertamanya ialah Majlis Kewangan Negara. Jadi untuk Majlis Kewangan Negara ini akan mentadbir hal yang berkaitan dengan kewangan seperti pemberian wang, bayaran cukai dan pinjaman kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Dan yang keduanya ialah Majlis Tanah Negara. Majlis Tanah Negara ini ialah untuk membentuk dasar dan mengawal penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian, perlombongan, perhutanan dan sebagainya. Yang ketiganya ialah Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan, di mana dalam majlis ini ialah perundingan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri untuk membangunkan kerajaan tempatan. Jadi ini 3 majlis yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Selain itu, terdapat juga majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Perhubungan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ini dibuat melalui majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan ini. Antaranya ialah yang pertamanya Majlis Keselamatan Negara. Yang kedua, Majlis Air Negara dan yang ketiga ialah Majlis Perumahan Negara. Jadi kita lihat melalui majlis ini ada majlis yang sudah termaktub di dalam perlembagaan persekutuan dan ada majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan. Jadi, secara tidak langsung apa yang dapat cikgu simpulkan di sini ialah keberkesanan penyelarasan dan hubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri ini telah dapat menjamin keberkesanan sistem persekutuan itu sendiri.
Akhirnya kita selesai bab 4. Apa yang dapat cikgu rumuskan di sini, di mana sistem persekutuan secara tidak langsung akan membawa kepada keamanan dan kemakmuran kepada negara kita. Pembahagian kuasa dalam pemerintahan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri secara tidak langsung akan dapat mewujudkan kerjasama dan akhirnya akan membawa kepada kemajuan dalam pelbagai bidang di dalam negara kita. Ini yang dapat cikgu kongsikan bersama dengan kamu. Semoga apa yang dikongsikan memberi manfaat kepada kamu. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan menjadi milik kita semua. Cikgu berhenti dahulu di sini. Berjumpa lagi pada bab yang akan datang. So, sekian. Terima kasih. Bye.